Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? So saya harap awak sihat. So pada hari ini kita sambung semula kuliah kita dan pada hari ini juga saya akan terangkan kepada kamu semua apakah asas-asas perniagaan di dalam dunia digital. So kalau awak tengok senario sekarang ni, berlaku transformasi dalam dunia perniagaan. Masa menjadi semakin pantas, permintaan yang tidak menentu, ketidakketentuan ekonomi dan juga kadang-kala kita terpaksa berdepan dengan situasi yang tidak terjangka. Sebagai contoh apa? Contohnya macam ni lah musim-musim pandemik COVID-19 ni. Kita terpaksa berubah kepada apa norma kehidupan kita yang dulu dan juga sekarang. Dia turning 360 degrees. Maksudnya kita terpaksa mengubah cara hidup kita, kebiasaan kita. Dan itu juga yang berlaku di dalam perniagaan pada hari ini. Kalau nak dibandingkan perniagaan pada tahun dulu, sekitar 80-an, 90-an, berlaku transformasi di mana pada saat ini, pada ketika ini, kita sangat memerlukan apa yang kita panggil sebagai digital marketing. So pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua apa dia asas perniagaan di dalam dunia digital. So kalau awak tengok dekat sini, ini adalah satu proses sistematik lah dalam digital business yang mana dia akan melalui beberapa proses. Yang pertamanya kita ada product mix, ataupun campuran produk, dan di bawah ni ada product creation, segmentation, costing, ROI dan juga legality. Dan yang kedua adalah branding ataupun jenama. So pada proses ini kita akan melakukan kempen-kempen ataupun melakukan promosi yang boleh memberi impact kepada produk dan juga servis kita. Yang ketiga adalah social media mix, yang mana dalam ni kita ada elemen-elemen Instagram, Facebook, call to action, WhatsApp, Instagram dan juga email. So ini adalah apa yang kita panggil sebagai SOCMAC, yang orang panggil itulah SOCMAC. Betul ke sebutan saya kan? Social media. Itu adalah kombinasi beberapa platform yang boleh kita gunakan, kita boleh apply di dalam perniagaan kita. Dan pada proses yang keempat, awak tengok kita ada cyber social tools, di mana penggunaan website, SEO ataupun search engine optimizer dan juga penggunaan e-commerce di dalam fasa ini boleh juga kita apply dalam perniagaan kita. Kemudian linking to website, apa dia? Elemen-elemen yang menyambung terus kepada laman web kita, iaitulah adalah bank account dan juga direct bank in. Ini adalah kaedah-kaedah lah bagi memudahkan peniaga-peniaga mengguna pakai kemudahan-kemudahan ini, selaras dengan pelaksanaan digital marketing tu tadi. Dan pada proses yang seterusnya iaitu proses measurement and database, di mana pada tahap ini kita akan ukur keupayaan ataupun our business performance dan juga database. Database ni adalah data-data yang kita boleh dapat daripada customer ataupun audience kita, mungkin dalam bentuk nama, alamat, nombor telefon, email dan sebagainya. So ini adalah perkara penting. Kalau you dapat kumpul database customer ataupun klien you ataupun audience you, ini adalah satu perkara yang sangat-sangat bagus. Kena ingat, untuk mendapatkan database customer ataupun audience kita sangat-sangat susah.
dan ada cara untuk kita nak dapatkan database inilah. Dan yang terakhir sekali adalah ada social, iaitu penggunaan media tools dan juga email. So nanti kita akan elaborate lagi proses sistematik di dalam digital business ini. Buat masa ini saya akan tunjukkan sajalah kepada awak secara asas. Okey. So ini adalah mindset pelajar. Bukanlah saya kata kamu. Maksudnya kebanyakan orang, mindset kebanyakan orang berfikir bahawa setiap orang tu boleh berniaga. Itu dikira mudah, tetapi adakah perniagaan anda tetap ada apabila anda tiada? So maksud tiada ni maksudnya kemungkinan kalau kita mati, meninggal dunia, ataupun mungkin kita tidak berada lagi di dalam bidang tu lah. So adakah perniagaan itu tetap ada apabila anda tiada? So dekat sini dia merujuk kepada kelangsungan perniagaan yang awak buat tu tadi. Sama ada perniagaan awak tu boleh tak continuous tak dengan sekarang. Mungkin untuk tempoh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan itulah yang kita panggil sebagai legacy business. So bila sebut pasal legacy business ni, kebanyakan daripada kita tidak menetapkan sasaran bahawa perniagaan yang kita nak buat tu akan terus-terusan ataupun kita nak buat perniagaan kita tu untuk satu tempoh yang panjang. Kita hanya fikir mungkin, saya tak salahkan mentaliti kita sekarang ni, mungkin kita hanya berfikir kita nak untung dalam masa 3 bulan, sebulan, seminggu. Tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan daripada orang-orang Melayu kita, sorry to say, terjebak dalam apa? Dalam perniagaan ataupun skim-skim cepat kaya. Sebab apa? Mentaliti mereka dah set dah. Yang mereka ini perlu kaya dalam masa yang singkat. Nakkan kekayaan tu berlaku dalam masa yang singkat, maka tergadailah semua. Dia masuk skim tu, dia masuk skim ni, skim Pak Mantelo lah, skim cepat kaya lah, skim piramid lah. Maka duit yang dilaburkan tu kebanyakan lebur. Bertahun-tahun simpan duit tapi pada akhirnya lebur. Janji manisnya ke mana? Mungkin dia dijanjikan dengan pulangan yang tidak masuk akal. Okay? So ini kita nak tengok tu nanti. So mindset awak sepatutnya, sekiranya awak nak berkecimpung dalam dunia perniagaan, awak kena ada satu mindset bahawa awak perlu lakukan untuk satu tempoh ataupun jangka masa yang panjang. Sebab dunia perniagaan ni bukan untuk seronok-seronok tau. Once awak dah terjebak dalam dunia perniagaan, awak kena hadap semua ni. Sebab kita bukannya makan gaji. Kalau orang makan gaji, dia ada dia punya gaji bulan-bulan. Tunggu bulan, ujung bulan dapat gaji masuk. Tetapi bagi orang yang berniaga ni lain. Melihat kepada situasi semasa pula kan, ketidaktentuan ekonomi yang saya beritahu tadi. So sepatutnya kita kena ada satu legacy bisnes, yang mana bisnes kita ini boleh diwarisi, diperturunkan oleh mungkin anak cucu kita untuk tempoh yang lama. Sebab tu ada orang dia berniaga kan, dia berniaga lama ni, dia berusaha pagi dan malam, mengerah keringat. Sebenarnya hasilnya tu bukan untuk dia, tetapi untuk anak cucu dia. Macam contohlah orang tanam buah durian. Sekarang ni tengah popular apa? Musang King, Blackthorn kan.
So buah durian ni dia bukan macam pokok bunga. Kita tanam berapa minggu, berapa bulan, obor baja sikit, and then keluarlah dia punya hasil bunganya. Dia buah durian ni dia ambil masa bertahun-tahun. Kadang-kadang orang yang tanam pun tak sempat nak merasa buah durian tu. So sebab tu orang kebiasaannya, tok nenek kita dia tanam buah durian ni sebenarnya bukan untuk dia. Sebenarnya untuk anak cucu cicit dia merasa buah durian tu. So inilah yang kita akan tengok. Kita nak tengok legasi bisnes kita tu berterusan. So mindset awak kena ubah ataupun kena tukar. Okay. So ini adalah senario perniagaan pre dan post digital. So kalau awak tengok perniagaan dulu kita kena giatkan aktiviti promosi tu. Promosi. Promote. Daripada situ akan ada belian. Kan? So jangan berhenti buat promosi. Tetapi perniagaan sekarang lain. Orang tak suka awak terlalu kerap mempromosi. Jumpa berdepan-depan, cerita pasal barang. Promote barang. Dekat WhatsApp pun sama. Cerita pasal barang. Telefon lagi. Kawan tu, ajaklah kawan tu kan. Sarapan sama, lunch sama, ingatkan nak sembang pasal apa. Tapi rupanya promote barang dia. So orang dah tak berapa suka dengan cara tu ataupun kaedah tu sekarang. Sekarang ni apa yang kita buat adalah untuk menjual barang, awak kena gunakan apa yang kita panggil sebagai soft sell. Awak kena bagi dulu informasi percuma, kemudian tengok kepada feedback, kemudian baru datangnya belian. Baru awak boleh jual barang. Sebagai contoh, katakanlah awak jual paste mi bandung ataupun paste mi rebus ataupun apa sajalah barang-barang makanan kan, frozen food ke, tak kisahlah. So jangan terlampau gairah untuk mempromosikan produk awak. Start daripada celik mata, pagi, tengah hari, petang, malam, promote saja barang awak. Orang naik jemu ataupun orang naik muak. So awak boleh guna kaedah bagi informasi percuma. Contohnya, dah awak terlibat dalam bidang F&B kan, food and beverage, awak bagi informasi percuma. Contoh katakanlah awak boleh berkongsi diet pemakanan ataupun 10 jenis makanan terbaik, makanan-makanan sunnah, ataupun awak dengan bangganya berkongsi resepi turun temurun tok nenek awak, asam pedas contoh, berkongsi resepi asam pedas tok nenek awak berkongsi dekat internet. Ni awak bayangkan ni, awak jual paste asam pedas, tapi dalam masa yang sama awak berkongsi resepi. Kan tak kepelik tu. Tapi kita kena tengok realiti perniagaan kita begitulah. Saya ambil contoh satu lagi. Orang dijual produk-produk kesihatan. Sebagai contoh, dia jual kerusi roda. Apa yang dia boleh buat adalah dia telah mewakafkan kerusi roda di hospital-hospital ataupun di pusat-pusat dialisis ke, pusat-pusat kesihatan dan sebagainya. Tapi dekat situ nanti dia letaklah stiker. Nampak tak? Dia memberi produk dan juga perkhidmatan dia, dan daripada situlah kemungkinan akan berlaku jualan ataupun proses belian tu tadi. So, cara kita berkomunikasi untuk menjual dan membeli telah berubah. Tak sama macam dulu dah. Sebab tu sekarang kalau awak pergi dekat supermarket ke, kan, dekat shopping mall, kadang-kadang ada kios-kios kecil kan. Dekat situ dia buka kios, katakanlah air Milo. So dia tuang, dia bagi awak rasa. Susu. Dulu saya ingat lagi, Farm Fresh. Jenama yang sekarang ni sangat hebat, kepunyaan milik orang Bumiputera kita. Okay? Macam mana dia struggle dulu untuk mengetengahkan produk dia.
supaya orang aware dengan produk dia, kehadiran produk di dalam pasaran. So dia pergi, dia buka booth ataupun kios-kios kecil ni, dia bagi orang rasa berkongsi supaya orang boleh bagi feedback tentang produk dia. Okay? Dan kalau produk tu bagus, awak jangan risau. Confirm produk awak tu akan kekal dalam pasaran. Okay? Okay. So ini adalah structure online dan juga offline. Awak nampak tak complicated sangat kan? Kalau offline di sebelah kiri ni, ialah kita terpaksa ikut kepada saluran agihan. Yang ini adalah cara konvensional kan? Kita semua dah tahu. Terutama awak lah. Awak pelajar-pelajar marketing kan? Kalau awak ni pelajar marketing lah. So, awak tengok. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai saluran agihan. Bermula daripada pengeluar, kemudian pergi kepada pemborong, pekedai dan akhirnya barulah sampai kepada pengguna. Dan ini tidak berlaku pada zaman sekarang ini ya. Dalam dunia digital ni tidak berlaku lagi. Dia boleh cross. Kadang-kadang pengeluar boleh terus saja kepada pengguna dengan menggunakan kaedah social media dan juga direct site ni tadi. Nampak tak? Begitu mudah. So maksudnya pengeluar telah dapat menjimatkan, maksud saya bukan jimat lah, harga yang akan sampai kepada pengguna tu nanti akan dapat dikurangkan. Berbeza dengan kaedah konvensional tu tadi. Daripada pengeluar kita pergi kepada pemborong, pekedai dan juga pengguna tu tadi. Jadi harga setiap level tu dia akan markup. Dia akan markup setiap level tu. Jadi harga akan jadi tinggi. Tetapi berbeza sekiranya pengeluar terus menggunakan kaedah social media tu tadi terus kepada pengguna, jadi penjimatan telah berlaku. Okey? So nampak tak dekat situ? Kelebihan digital marketing. Okey, yang ini konsep 7P. Kita akan tengok contohnya yang pertamanya kita ada produk dan servis. So dalam fasa ini awak kena tengok apakah produk ataupun servis yang boleh awak bangunkan. Saya rasa yang level ini awak dah tetapkan di awal-awal permulaan subjek kita hari itu kan. Prices, apakah tahap harga yang bersesuaian. Awak kena tengok. Awak kena kaji pasaran. Adakah harga yang awak tawarkan tu sesuai ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak? Kadang-kadang kita meletakkan harga yang terlampau tinggi sehingga tidak mampu untuk dibeli oleh golongan-golongan tertentu. Ada kala pula kita letak harga yang terlampau rendah sehingga kan bagi kesan kepada peniaga tu sendiri. So bagaimana dia nak rolling dia punya untung? So kena tetapkan harga yang sesuai. Places, kaedah mengedarkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Contohnya kalau awak nak buat COD, cash on delivery ke, postage ke, so awak kena tengok area mana yang awak nak target awak punya market tu. Adakah awak mampu untuk keluar negeri, jual produk awak tu keluar negara dan sebagainya. Ataupun awak just fokus kepada area ataupun lokasi tempat di mana produk awak berada. Okey. Promotion, kaedah mempromosi secara percuma ataupun berbayar. So yang ini pun kena tengok jugalah. Dan sekarang ni banyak kaedah-kaedah untuk kita mempromosi. Contohnya kalau awak gunakan FB, ada kaedah pengiklanan, apa yang kita panggil sebagai FB Ads. Kita ada kaedah berbayar. So ada juga yang tidak berbayar. Maksudnya zero cost marketing. Maksudnya tidak perlu apa-apa bayaran pun, tetapi produk awak, perkhidmatan awak boleh sampai kepada audience. Kan ada. Ada. Okey, physical evidence, bagaimana memastikan pengguna mempercayai produk ataupun perkhidmatan yang dijual. So yang ini lebih kepada persepsi dan juga image. Bagaimana awak, contohnya kalau awak ada website, awak selalu update website awak, kemas. So bila orang masuk dekat website awak, dia yakin. Dia yakin untuk menjalankan transaksi dengan awak.
Staff yang terlatih, cekap, amanah, cepat, itu semua kita akan ambil kira. People, jenis pekerja yang dapat merealisasikan objektif perniagaan. Dan yang terakhir sekali, proses, kaedah yang kemas untuk melaksanakan tugasan tersebut. So kita akan tengok balik proses keseluruhan. Okey ataupun tak okey. Alright? Okay. So ini adalah perubahan pada mindset pembeli. Di sebelah kiri itu adalah mindset pembeli-pembeli dululah. Dan di sebelah kanan adalah mindset pembeli-pembeli sekarang. Kalau dulu ni, kita sangat-sangat susah untuk nak meyakinkan pembeli kita ataupun prospek kita. Kita kena buat promosi, kita kena buat marketing untuk mewujudkan awareness di kalangan pembeli yang produk kita ni ada ataupun wujud. Nak meyakinkan pembeli sangat-sangat susah. Okey, saya ambil contoh satu je. Katakanlah syarikat insurans, ejen-ejen insurans. Kalau dulu ejen insurans ni, orang dia belum keluar perkataan lagi, belum keluar ayat lagi, orang dah lari dah. Kalau boleh nak mengelak-ngelak. So begitu struggle-nya dia untuk meyakinkan yang produk dia ni adalah produk yang terbaik, yang memang diperlukan oleh customer ataupun audience di luar sana. So tengok sini dia kata apa? I'm a great lover. So dia nak yakinkan kepada orang perempuan ni bahawa dia adalah pencinta sejati, orang yang boleh dipercayai. So dia kena buat apa? Marketing ataupun pemasaran. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni adalah orang lebih melihat kepada branding ataupun jenama sesuatu produk ataupun perniagaan tersebut. So kalau awak boleh kukuhkan, boleh bawa jenama awak ke satu tahap yang mendapat kepercayaan oleh pembeli ataupun customer di luar sana, maka kerja awak akan jadi mudah. Contoh dekat sini kan dia, I understand you are a great lover. Contohnya katakanlah tadi saya tunjuk contoh syarikat insurans ataupun ejen insurans kan. Kalau dulu orang lari. Tapi sekarang ni orang melihat ianya satu keperluan. Orang cari produk insurans. Dan tugas dia sekarang ni tak perlu berlebih-lebihan sangat untuk mempromosi. Cukup sekadar untuk menaikkan jenama dia bagi membolehkan orang percaya yang produk dia adalah produk yang terbaik. Branding. Kenapa orang melihat, orang suka sangat beli kereta Honda berbanding kereta apa? Saya peminat Proton, tak bolehlah saya cakap Proton. Kenapa orang suka sangat beli kereta Honda berbanding kereta Peugeot contoh. Kita pilihlah jenama-jenama yang tak terkenal kan. Sebab apa? Sebab branding ataupun jenama Honda sampai ke satu tahap yang orang percaya. Orang akan cari juga jenama tu. Okay? So faham maksud saya? So lepas ni pun, kalau awak buat satu-satu perniagaan, buat satu-satu produk, cuba jual brand. Bukannya jual produk, jual branding. Nanti saya akan ulas lagi lah. Dunia digital telah mengubah landscape perniagaan. Okay? So, next. Setuju ataupun tak bila saya kata dunia digital sekarang ni menjadikan pasaran kita sempit? Setuju ataupun tidak? Yes, memang betul. Kalau dulu, sebelum ada kaedah pemasaran digital ni ataupun dunia digital ni, contoh kalau orang nak beli apa? Nak beli tepung. Dia just pergi sahaja ke kedai Pak Mat. Mungkin kedai Pak Mat hanya ada paling banyak pun 2 jenis tepung. Tepung cap saur dengan tepung cap apa. Saya pun kurang arif kan. Paling kurang pun 2 contoh. Tapi bila peniaga-peniaga ni tadi
telah berlega dalam dunia digital, mereka promote menggunakan kaedah digital, maka pasaran akan menjadi semakin sempit. Tepung yang asalnya tadi ada 2 sahaja, mungkin boleh jadi sampai 5. So maksudnya mereka terpaksa bersaing sesama mereka. Kalau dulu pasaran, awak bayangkan ada satu bulatan, kita panggil apa? Pasaran ni kan. So katakanlah ada dua pengusaha tepung. So dia cuma bahagi 2 saja. Mungkin 50% untuk peniaga tepung, pengusaha tepung A, 50% untuk pengusaha tepung B. Tapi bila di dalam dunia digital ni tadi, dia telah membuatkan pasaran menjadi sempit. Daripada 2 tadi, mungkin kita boleh jumpa 5 pengusaha tepung. Yang mana bulatan tu tadi, pasaran tu tadi, kita terpaksa berkongsi pula dengan 5 pengusaha tepung. Faham kan maksud saya? Terutama terjadi kepada pengusaha-pengusaha dalam bidang food and beverage. Banyak sangat kita boleh jumpa produk-produk makanan dan minuman di luar sana. Ambil contoh senang sajalah. Awak pergi dekat kedai kampung dengan dekat Maidin ataupun kedai-kedai yang besar lah. So pergi dekat peti ais. Peti ais kedai-kedai kampung, kedai-kedai biasa dengan peti ais kedai yang kita panggil sebagai tadi apa, kedai-kedai pemborong. Tengok dia punya frozen food dia. Berapa banyak deretan jenama tu tadi. Simple kan? Nampak tak dia orang terpaksa bersaing. So tidak semestinya jika produk dan servis yang dihasilkan menepati cita rasa pengguna. So saya rasa untuk part yang pertama ni ini sahaja. So untuk next video saya akan ulas berkenaan dengan SWOT. Saya rasa kamu pernah jumpa lah. So saya akan ulas apa dia strength, kekuatan produk ataupun perniagaan awak, apa dia weaknesses, kelemahan, kekurangan, apa dia opportunities, peluang-peluang yang awak boleh grab, dan juga threat ataupun ancaman-ancaman yang akan mendatang. So saya rasa sampai di sini sahaja. Kita jumpa dalam sesi kuliah yang seterusnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.